Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Semakin ramai ditangkap SPRM. Kali ini melibatkan pula tentang hal-hal yang sangat tak dijangka langsung. Berkenaan dengan umrah pun ada orang makan rasuah. Kemarin saya buat video apabila ada pula terkantoi salah guna seleweng dan sebagainya, melanggar undang-undang berkenaan dengan wang zakat. Waduh, tak pandai takut manusia ni. Sekarang ada pula yang ditahan SPRM berkenaan dengan umrah. Aduh, umrah punya pun sanggupkah? Ini manusia ke apa ni? Jadi pada pendapat saya, sejahat-jahat manusia, manusia yang berani juga curi ataupun seleweng ataupun buat dosa yang berkenaan dengan hal-hal surga. Aduh, pening. Patutlah tiket penerbangan umrah mahal. 6 suspek ditahan SPRM kerana rasuah 10.8 juta. Aduh, patutlah mahal. Sabitlah. Ramai dah tak mampu nak pergi umrah. Sebab kenapa? Tambang dah jadi mahal sangat. Rupa-rupanya ada orang duk ambil rasuah. Aduh, kesian kat makcik-makcik yang nak pergi umrah. Bongkar sindiket rasuah pengagihan kuota tiket penerbangan umrah membabitkan nilai 10.8 juta. Ini adalah antara kejayaan terbaru SPRM. Kejayaan terbaru SPRM yang telah berjaya mengesan aktiviti rasuah, aktiviti sindiket jahat yang menentukan kuota jumlah tempat duduk penerbangan bagi agensi pembekal perkhidmatan umrah dengan meminta rasuah, kononnya berbentuk komisen. Teruk. Menurut sumber, 6 individu itu ialah siapa tuan-tuan dan puan-puan, pengarah serta kaki tangan syarikat pelancongan di 6 syarikat yang telah ditahan oleh SPRM dalam operasi khas di 4 negeri, iaitu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Kedah. Keenam suspek itu yang berusia di antara 34 hingga 55 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM petang semalam, katanya dalam kenyataan tersebut. Sumber berkata, sebuah syarikat terbabit dilantik sebuah syarikat penerbangan antarabangsa sebagai ejen tunggal untuk mengurus dan mengagihkan kuota tempat duduk bagi setiap penerbangan mengerjakan umrah. Modus operandi sindiket itu ialah mengenakan bayaran rasuah berjumlah di antara RM50 sehingga RM250 bagi kota tiket jemaah umrah. Bayaran ini bagi memastikan agensi umrah mendapat kuota tempat duduk dalam setiap penerbangan yang dijadualkan. Sindiket ini dipercayai sudah pun menjalankan kegiatan ini sejak tahun 2018 lagi. Dikatakan sebanyak 216,000 tiket diagihkan dengan bayaran rasuah, sekurang-kurangnya berjumlah 10.8 juta. Tambah sumber berkenaan, baru-baru ini timbul isu berhubung kenaikan harga tiket penerbangan bagi mengerjakan umrah kerana terdapat sindiket yang memonopoli kuota tiket dan penjualan tiket dengan harga yang amat tinggi. Katanya dalam kenyataan itu, agensi-agensi pelancongan umrah terpaksa membayar kos tambahan berbentuk rasuah
berbentuk rasuah ini bagi memastikan kuota jemaah mereka mendapat tempat duduk penerbangan. Ini adalah antara faktor kenapa harga tiket penerbangan umrah tinggi, katanya. Susulan itu, ke-6 suspek ini telah ditahan reman selama 4 hari bermula 10 hingga 13 Februari bagi siasatan lanjut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, diumumkan secara rasmi satu kejutan yang amat besar berkenaan dengan Dr. Mahathir Mohamad. Ini amat tidak dapat dijangka kerana beliau adalah pengasas. Beliau adalah bapa kepada parti ini. Tetapi akhirnya diumumkan Dr. Mahathir dan 12 lagi ahli telah mengumumkan keluar daripada Pejuang. Bekas pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan beliau keluar parti itu bersama 12 lagi ahli lain hari ini. Sebelum ini Dr. Mahathir Mohamad dipecat. Jadi tak boleh jadi katak. Sekarang dia keluar, maka dengan itu dia pun sudah tergolong di dalam ahli katak-katak sedunia. Ahli katak-katak sedunia. Menurut satu notis kepada Setiausaha Agung Pejuang, Datuk Amiruddin Hamzah, keputusan itu dibuat berikutan tindakan parti berkenaan memutuskan hubungan dengan gerakan Tanah Air GTA. Keputusan Pejuang memutuskan hubungan dengan GTA secara langsung menyingkirkan kami daripada kekal sebagai ahli apabila kami bertindak meneruskan perjuangan di atas landasan GTA, kata kenyataan tersebut. Tambah mereka lagi, bagi kami matlamat pejuang GTA adalah untuk menyatu padukan parti-parti Melayu, badan-badan bukan kerajaan dan orang perseorangan yang berprinsip serta berpegang kepada perjuangan untuk membela agama, bangsa dan tanah air. Menurut kenyataan itu lagi. Tambah kenyataan itu lagi, atas kesedaran ini kami memilih untuk meneruskan perjuangan itu melalui GTA. Menurut satu notis berkenaan yang telah ditandatangani oleh 13 ahli pejuang tersebut. Notis itu dimuat naik di dalam Facebook bekas timbalan Presiden Pejuang, iaitu Datuk Marzuki Yahya, yang turut menandatangani notis berkenaan. Tuan-tuan dan puan, Pejuang telah ditubuhkan oleh Dr. Mahathir Mohamad yang juga bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu pada Ogos 2020 sebelum beliau meletak jawatan sebagai pengerusinya pada Disember tahun lalu. Sebelum ini, perwakilan Pejuang mengumumkan tarik diri daripada GTA pada mesyuarat agung kedua parti itu 14 Januari yang lalu. Presidennya, Datuk Seri Mukhriz Mahathir dipetik berkata, keputusan itu juga membolehkan Pejuang mempunyai sedikit masa untuk mengukuhkan parti dalam banyak perkara sebelum ia benar-benar dapat memberi nilai tambah kepada mana-mana parti dalam gabungan berkenaan. Pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, GTA yang bertanding menggunakan logo Pejuang gagal meraih sebarang kemenangan meskipun meletakkan calon di 125 kerusi. Dr. Mahathir sendiri kalah teruk, memalukan amat dengan majoriti 13,518 undi di kerusi Langkawi. Manakala malah bekas Perdana Menteri itu juga hilang wang deposit apabila sekadar meraih undi 4,566 undi. Okey. So, apa sebenarnya yang bakal terjadi kepada Pejuang ni? Aduh, maknanya Dr. Mahathir Mohamad sah meninggal. Kalau kasih panjang sikit, meninggalkan Pejuang, meninggalkan Mukhriz dan meninggalkan perjuangannya yang dia sendiri buat. Okey, sekarang sudah ada 2 parti yang Dr. Mahathir buat, lepas tu dia tinggalkan. Rasanya memang dah tua sangatlah Dr. Mahathir ni untuk berpolitik. Baguslah mungkin kalau dia boleh bersaralah. Okay? So, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.